Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana? Adakah kamu sudah bersedia untuk teruskan pembelajaran pada hari ini? Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan berada dalam sesi PDPR 4.0 untuk hari Isnin yang bertarikh 28 Jun 2021. Masa bermula daripada 9.45 pagi sehingga 11.15 pagi. Hari ini seperti biasa, kamu akan belajar bersama Cikgu Rashidah. Jom kita belajar. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi belajar dalam unit 15 iaitu indahnya seni dan budaya kita. Untuk standard pembelajaran pada hari ini ialah 5.3 dan standard kandungan ialah 5.3.1 dalam kurungan 3. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi dalam pembelajaran tentang tata bahasa. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat menerangkan kata tanya. Dan yang kedua, murid dapat membina ayat tanya menggunakan kata tanya. Manakala untuk kriteria pencapaian pula, kamu dapat menyelesaikan 5 kata tanya dengan betul. Dan yang kedua, kamu dapat membina 3 ayat tanya dengan penggunaan kata tanya yang betul. Jom kita teruskan. Semua, hari ini kita akan belajar tentang ayat tanya dengan kata tanya. Mari kita lihat bersama-sama. Apakah ayat tanya dengan kata tanya? Baiklah murid-murid, ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat yang menggunakan kata tanya. Apakah itu kata tanya? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Kata tanya yang digunakan mestilah menggunakan partikel kah apabila digunakan di awal ayat. Apakah maksudnya? Nanti kita akan lihat contoh ayat bersama-sama dalam slide yang seterusnya. Ayat tanya mesti ditulis dengan tanda soal di akhir ayat. Ingat ya murid-murid, mesti tuliskan tanda soal selepas kamu selesai membina ayat tanya. Mari kita lihat bersama-sama contoh kata tanya. Yang pertama, apa? Kedua, siapa? Ketiga, mengapa? Yang keempat, bila? Yang kelima, mana? Yang keenam, bagaimana? Yang ketujuh, berapa? Dan yang ke-8, kenapa? Baiklah murid-murid, semua kata tanya yang ada di sini mempunyai fungsi masing-masing. Untuk penerangan seterusnya, mari kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid yang cikgu kasih sekalian, mari kita lihat bersama-sama apakah fungsi kata tanya yang telah kita pelajari sebentar tadi. Mari kita lihat jadual yang telah cikgu sediakan di bawah ini. Baik, kita pergi kepada kata tanya yang pertama. Apa? Baik, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau benda. Contoh ayat yang pertama, apakah yang kamu fikirkan? Contoh ayat kedua, hobi kamu apa? Jika kamu boleh lihat di sini, kata tanya telah cikgu warnakan dengan warna kuning ya. Okey. Apabila kata tanya digunakan di awal ayat, ia mestilah diikuti dengan partikel kah yang tadi cikgu bacakan semasa slide yang awal. Tetapi apabila kata tanya digunakan di hujung ayat, kamu tidak perlu menggunakan partikel kah tersebut. Faham ya? Bermaksud, jika kata tanya kamu di belakang ayat, di akhir ayat, kamu tak payah tambah partikel kah. Dan semestinya selepas selesai ayat,
kamu haruslah meletakkan tanda soal. Okey, murid-murid. Baik, kita pergi ke kata tanya yang kedua, iaitu siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Ingat ya, menanyakan orang. Contoh ayat yang boleh kamu bina ialah nama kamu siapa? Ya, bila kamu ingin bertanya tentang nama orang, gunakan siapa. Dan contoh yang kedua, siapakah yang memasak mi goreng ini? Okey, kamu dapat dengan jelas ya. Hal ini bermaksud kata tanya boleh digunakan di awal atau akhir ayat mengikut kesesuaian. Baiklah murid-murid, jika kamu ada sebarang pertanyaan, kamu boleh terus bertanya kepada cikgu ya. Jom kita tengok kata tanya yang seterusnya. Baiklah murid-murid semua, mari kita lihat fungsi kata tanya yang seterusnya. Kata tanya yang ketiga ialah mengapa. Baiklah murid-murid, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Okey, contoh ayatnya ialah yang pertama, mengapakah kamu tidak hadir ke sekolah semalam? Soalan ini bermaksud kita bertanya kepada seseorang sebab dia tidak hadir ke sekolah. Yang kedua, mengapakah adik ketawa terbahak-bahak? Soalan ini bertanyakan sebab kenapa adik ketawa terbahak-bahak. Baiklah murid-murid, seterusnya yang keempat, kata tanya bila. Kata tanya bila digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh-contoh ayatnya ialah yang pertama, kamu mahu ke perpustakaan bila? Maksud ayat ini ialah seseorang bertanya tentang waktu dia hendak pergi ke perpustakaan. Dan yang kedua, bilakah keputusan pertandingan itu diumumkan? Yang bermaksud, seseorang bertanya tentang masa atau waktu keputusan pertandingan itu diumumkan. Baik murid-murid, setakat ini cikgu rasa kamu jelas dengan kata tanya dan fungsi-fungsinya. Jom kita teruskan. Murid-murid, seterusnya mari kita lihat apakah fungsi kata tanya bagaimana. Fungsi kata tanya bagaimana ialah untuk menanyakan keadaan. Contoh-contoh ayatnya ialah yang pertama, bagaimanakah suasana semasa sambutan Hari Kanak-kanak di sekolah kamu? Soalan ini bermaksud seseorang bertanyakan tentang keadaan kamu semasa sambutan Hari Kanak-kanak di sekolah. Bagaimanakah suasananya? Soalan yang kedua, bagaimanakah kamu datang ke sekolah? Soalan ini bertanyakan tentang cara atau keadaan kamu semasa hadir ke sekolah. Seterusnya, kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan bilangan atau jumlah sesuatu benda. Contoh, yang pertama, harga durian ini berapa? Ayat ini bermaksud kita bertanya tentang harga durian itu. Dan yang kedua, berapakah murid kelas 3 cemerlang? Yang bermaksud, pertanyaan ini ingin mengetahui tentang berapakah jumlah murid kelas 3 cemerlang. Baiklah murid-murid, bagaimana? Cikgu harap kamu dapat memahami setakat ini ya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat fungsi kata tanya yang seterusnya, iaitu kenapa. Kata tanya kenapa juga digunakan untuk menanyakan sebab.
sama seperti bagaimana. Contohnya, kenapakah dia bermain seorang diri? Ayat ini bertanyakan sebab kenapa seseorang itu bermain seorang diri. Dan yang kedua, kenapakah Alia kelihatan sedih? Ayat ini bermaksud untuk bertanyakan sebab Alia bersedih. Dan fungsi kata tanya yang terakhir ialah mana. Kata tanya mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, yang pertama, di manakah rumah kamu? Ayat ini bermaksud seseorang bertanya tentang lokasi rumah kamu. Dan yang kedua, perpustakaan itu di mana? Yang bermaksud seseorang itu bertanya tentang di manakah letaknya perpustakaan. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat mengikuti fungsi kata tanya dengan baik. Dan sekiranya kamu ada masalah, sila bertanya terus kepada saya. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita pergi ke aktiviti Jom Baca dan Bina Ayat Tanya. Sebelum itu, sila buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 18. Baik, tajuknya ialah Ayat Tanya dengan Kata Tanya. Tajuk petikan ini ialah Tan Sri S.M. Salim. Baik, untuk pengetahuan kamu, Tan Sri S.M. Salim merupakan salah satu daripada legenda seni negara kita. Beliau merupakan salah seorang penyanyi yang sangat terkenal. Mari kita baca petikan beliau bersama-sama. S.M. Salim atau nama sebenarnya Syekh Salim Syekh Muhammad Al-Mahros memulakan kerjaya seninya sebagai penyanyi pada tahun 1950-an. Allahyarham ialah penyanyi lagu-lagu Melayu tradisional. Mari kita lihat petikan bersama-sama perbualan antara Hanif dan datuknya. Untuk pengetahuan kamu, ayat yang berwarna merah merupakan ayat tanya. Baik, kita mulakan perbualan. Siapakah penyanyi lagu tradisional yang Datuk minat? Ini merupakan ayat tanya dengan kata tanya siapa. Jawapan Datuk ialah Datuk meminati Allahyarham Tan Sri S.M. Salim. Hanif bertanya lagi, apakah lagu-lagu beliau yang masih malar segar? Datuk menjawab, beliau popular dengan lagu-lagu asli seperti zapin, ghazal dan joget. Contohnya ialah lagu Pantun Budi, Tak Seindah Wajah dan Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Baik, untuk lagu Pandang-Pandang dan Jeling-Jeling, beliau pernah berduet dengan Datuk Siti Nurhaliza. Nanti cikgu akan cari beberapa video beliau dan kita akan tonton bersama-sama ya. Baiklah, seterusnya Hanif bertanya lagi. Mengapakah Datuk meminati Allahyarham Tan Sri S.M. Salim? Datuk menjawab, suara beliau begitu merdu dan unik. Lagu-lagu nyanyian beliau pula kaya dengan nilai murni dan budaya yang tinggi. Baiklah murid-murid, bermula daripada bahagian bawah ini terdapat tempat kosong bagi pertanyaan Hanif. Kamu dikehendaki untuk membina ayat tanya berdasarkan jawapan yang diberikan di bawah ini. Contohnya, cikgu akan berikan di slide yang seterusnya. Baik, untuk ruangan kosong yang pertama, Hanif, jawapan datuknya ialah beliau dilahirkan pada 30 Julai 1928. Jadi, apakah ayat tanya yang paling sesuai dibina di sini? Untuk yang kedua, Hanif akan bertanya lagi dan Datuk menjawab beliau dilahirkan di Kampung Baru Kuala Lumpur.
Ini berkenaan dengan tempat, jadi bina ayat tanya menggunakan kata tanya yang betul. Dan akhir sekali yang ketiga, jawapan Datuk ialah beliau meninggal dunia pada 29 Disember 2016. Sila kamu lihat ya, apakah ayat tanya yang paling sesuai. Baiklah murid-murid, sambil membaca, kamu boleh juga melihat info bahasa yang diletakkan di sini. Selain itu juga terdapat info tentang perkataan atau kosakata baharu iaitu malar segar. Malar segar ini bermaksud terus-menerus terkenal sepanjang zaman. Hal ini kerana lagu-lagu nyanyian Tan Sri S.M. Salim ini masih lagi dimainkan dan didengari hingga kini. Baiklah murid-murid, kita akan pergi ke slide yang seterusnya untuk melihat tentang tugasan. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, tugasan hari ini ialah berdasarkan kepada petikan yang telah kita baca di muka surat 18 tadi. Apa yang perlu kamu lakukan ialah salin semula petikan di bawah dengan mengisi tempat kosong dengan ayat tanya yang betul berdasarkan jawapan yang diberi. Ini ialah keratan daripada perbualan tadi. Kemudian, apabila disalin semula dalam buku, cikgu telah tuliskan contohnya di sini. Kamu boleh ikut seperti ini ya. Tuliskan hari, subjek bahasa Melayu dan tarikh 28 hari bulan 6 2021. Kemudian tuliskan tajuk pembelajaran kita pada hari ini dan arahan kerja kamu pada hari ini. Kemudian salinkan petikan ini seperti di bawah. Untuk jawapan yang pertama ini cikgu telah berikan dan kamu perlu melengkapkan ayat tanya yang kedua dan yang ketiga. Sekiranya kamu ada persoalan, kamu boleh terus bertanya kepada cikgu. Baiklah murid-murid, tugasan ini hendaklah ditulis di dalam buku penulisan panjang yang telah cikgu berikan kepada kamu sebelum PDPR 3.0 tempoh hari. Baiklah murid-murid semua, setakat ini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Selepas kamu selesai menonton video ini, cikgu harapkan kamu dapat menyelesaikan tugasan yang cikgu berikan. Selepas ini, cikgu akan terus berada dalam talian untuk menunggu sekiranya kamu mempunyai sebarang masalah atau persoalan. Kamu boleh ajukan apa sahaja di dalam grup Bahasa Melayu tahun 3 kelas kamu ya. Selamat belajar. Assalamualaikum.